Tapi ada riwayat daripada Ibnu Abbas, daripada ayah dia Abbas. Ada cerita ni. Bernasabahnya kita kata Jabir ni ambil daripada Abbas. Abbas kiranya lepas pada tu royak cerita ni kepada sahabat-sahabat Nabi. Meriwayatkan kisah ini daripada ayahnya dengan lebih terperinci. Riwayat Ibnu Abbas itu dikemukakan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jam Kabirnya dan Al-Bazzar dalam Musnadnya. Mengikut Az-Zuhri, Rasulullah SAW pada ketika itu belum baligh. Belum baligh. Kalau kita kata belum baligh, belum 15 tahun. Sebab kalau lelaki, itulah hak baligh dia nya secara umumnya. Ada beberapa riwayat sebenarnya berhubung dengan umur Nabi SAW. Ibnu Battal dan Ibnu Tin pula menegaskan umur Nabi SAW pada ketika itu 15 tahun. Dia tetap, dia kata memang 15 tahun. Sebenarnya ada beberapa riwayat berhubung dengan umur Nabi SAW ketika peristiwa itu berlaku. 25 tahun ada juga, 30 dan 35 ada juga yang mengatakan pada ketika tu umur Nabi tu. Beberapa riwayat ada. Demikianlah antara yang disebutkan oleh ulama. Pendapat mana sekalipun diterima, yang pasti ialah pada ketika itu Muhammad SAW belum lagi menjadi Rasul. Sebab dia jadi Rasul umur 40 tahun. Apa ya? Penting sangat benda tu. Penting. Tak apa. Kita tengok nota Hafsah lagi. 404 tu. Abbas berkata begitu tidak kerana lain, melainkan kerana bersimpati kepada anak saudaranya dengan meletakkan kain di atas bawah. Sebab tak dia. Tak apa. Hak tu kita tengok nota yang selepasnya. Ada beberapa perkara yang perlu diletakkan di hadapan untuk memahami hadis ini dengan baik. Pertama, pendedahan aurat bukanlah sesuatu yang mengaibkan dan menjatuhkan maruah seseorang pada pandangan masyarakat jahiliyah Arab. Satu, itu kena tahu. Kedua, Nabi SAW dalam peristiwa ini belum lagi menjadi Rasul. Belum. Ikut pendapat mana sekali pun tadi, umur berapa pun tadi yang disebut tadi, belum lagi menjadi Rasul. Ketiga, tidak disebut dengan jelas di dalam riwayat ini sama ada beliau berbaju atau tidak. Dia suruh pecah kain. Boleh jadi datang kain tu dia pakai baju, dia pakai jubah ke apa ke? Tidak pakai jubah ke, baju yang labuh ke sikit, dia pakai biasanya, dia pakai gitulah. Dia suruh pecah kain, bukan suruh telanjang. Tak jelas sebut. Tak jelas sebut telanjang sini. Kamu bertelanjanglah. Buka kain. Dia tak ada sebut kata lagu tu. Dia kata bukalah kain tu. Kalau buka kain masih berbaju, tidak terdedah lagi semua. Tidak terdedah lagi. Itu benda kena faham. Ketiga, tidak disebut dengan jelas dalam riwayat ini sama ada beliau berbaju atau tidak. Mungkin juga beliau berbaju. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah sebahagian daripada aurat Nabi SAW sahaja yang terdedah kepada pakciknya, iaitu aurat mukhaffafah, aurat ringan. Ia tidak berarti yang terdedah itu ialah aurat mughallazah, aurat hak berat, iaitu kubul dan dubur. Itu bukan hak tu. Apa yang tersebut di dalam hadis ini sebagai bertelanjang itu hanyalah tasarruf perawi semata-mata, atau ia termasuk dalam bab mubalaghah dalam cerita. Itu benda kaedah yang kena faham. Tak apa, kita baca dulu sebentar lalu. Tidak ada berlaku dalam kenyataan apa yang dapat disebut sebagai bertelanjang dalam arti katanya yang sebenar. Waktu tak ada berlaku. Dalam arti kata yang sebenarnya telanjang tak ada berlaku. Yang keempat, sebenarnya Nabi SAW belum lagi bertelanjang. Beliau baru membuka kain dan belum lagi meletakkannya di atas bahu. Lalu beliau terus jatuh pingsan. Dalam keadaan tidak sedar itu, boleh jadi sedikit sebanyak kainnya telah terselak atau terbuka. Itu sajalah hakikatnya apa yang dikatakan bertelanjang itu. Tetapi perawi mentakbirkannya
menggambarkannya menggunakan perkataan telanjang. Itu orang panggil tasarruf perawi. Terjemahan yang diberikan di atas adalah berdasarkan perkara ketiga dan keempat ini. Cuba perhati perkara ketiga, keempat, dengan mengambil kira takdir pada perkataan faja'alahu. Itu kalau kita tengok dari sudut nahwu lah, dari sudut nahwu Arab, balaghah bahasa Arab, memang dia boleh berlaku lagu ni. Takdirnya ialah fa'arada an yaj'alahu ala mankibai. Jadi kalau kita tengok teks tu kan, faja'alahu ala mankibai, dia belum letak lagi, tapi sudah nak lala dah, kita kan. Itu dalam bahasa Arab dia guna fi'il madhi, faja'alahu. Hak sebenarnya fa'arada an yaj'alahu ala mankibai. Sebab kita terjemah tu lah, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah hendak, yakni hampir meletakkannya di atas. Bukan sudah letak, tak letak lagi, nak dah buka baru nak letak. Tak letak lagi atas bahu tu, tak pecah lagi, baru buka kain. Itu maksudnya. Yang kelima, Allah memelihara Nabi SAW daripada berlakunya sesuatu yang menjatuhkan maruah Nabinya sebelum dia dilantik menjadi Nabi dan Rasul lagi. Keenam, Allah memelihara Nabi daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil sebelum dan selepas mereka dilantik menjadi Nabi. Ini beberapa perkara ni kena letak depan. Kalau kita perhati ni, maka nampaklah beberapa perkara yang tidak berat mana. Satunya kita mengambil kira. Hak yang pertama, dalam masyarakat Arab jahiliyah, pendedahan aurat ni bukan besar mana bendanya, tidak seberat mana. Bahkan di kalangan dia tawaf tu pun bertelanjang, walaupun tidak semua, tetapi setengah tu. Bukan satu perkara yang berat. Kalau berlaku pun benda ni, tidaklah disebut-sebut orang sangat untuk menjatuhkan maruah dia, memburukkan nama baik dia. Tak ada. Orang tak akan sebut benda tu. Ini bergantung kepada uruf sebenarnya, bergantung kepada uruf adat masyarakat. Seperti kita kata salah lelaki dengan perempuan, kan? Salah lelaki dengan perempuan. Di tempat kita, negara Islam, mungkinlah kita berasa aib, kita berasa aib. Tapi kalau di negara barat, bahkan tak salah tu dia anggap sombong pula, dia anggap tak boleh. Dan orang tak akan sebut memburukkan nama seseorang tu kerana dia salah dengan perempuan, atau perempuan tu salah dengan lelaki. Orang tak akan guna, tak akan jadikan isu benda tu. Sebab apa? Orang akan kata, teruk dia ni, apa faham mana pula ni. Dia gitu dalam masyarakat dia. Islam kau ni ataupun budaya mana pula yang kata lagu tu, nah, dia tak akan terima. Tetapi kalau tak salah, itu mungkin dianggap pelik, menyalahi budaya dia lah. Bukan suatu keaiban langsung dalam masyarakat dia, maka tak bersalah tu aibnya. Dalam keadaan itulah, sebab itulah kalau kita tengok fatwa kemudian kan Dr. Yusuf Qardawi, dia kata tak apa salah lelaki dengan perempuan. Dia mengambil kira tempat-tempat lagu tu, dalam keadaan lagu tu. Lepas tu dia tengok tak ada dalil yang terat. Sebab ahli fiqh memang lagu tu cara dia. So kita setuju tak setuju dengan dia tu soal lain. Tak apalah kita tak setuju dengan dia, tetapi dia ada pendapat dia. Dengan mengambil kira hak tu kan, kalau kita pergi negara barat tak adalah susah, sebab orang tidak akan mengaibkan kita pun. Tak ada, bukan satu keaiban nak buruk nama jadi jatuh orang tu kerana tu, tak ada berlaku lagu tu. Dengan sebab tu dia kata boleh mengambil kira hak tadi. Bukan bermakna dah boleh tak semua tempat kita buat lagu tu lah. Hak molek kita dah molek, dah kau molek, dah tak usah lah buat lagu tu tempat kita ni. Tapi katakanlah kalau kita pergi ke negeri orang hak lagu tu, kita fikir mungkin dia berasa hati, mungkin dia berasa tidak mesra dengan kita, mungkin dia akan salah faham terhadap kita. Tak salah kalau kita bersalah, walaupun seorang alim sekalipun. Walaupun seorang alim sekalipun, dan orang lain tak boleh kata ke dia, jangan kata. Itu keadaan. Bukan maksudnya nak menggalakkan orang ni supaya bersalah. Hak tidak bersalah dah tu molek dah lah. Jangan kerana ada hak tu pakat bersalah pula.
Tak perlu, tak perlu. Molek dah. Tak salah. Kalau buat hadiah gapo atas pentah gapo, tak payah salah. Faham. Barulah orang apa, ini budaya Islam. Tak apa, dia tidak serah hati, bukan sama faham dah. Tak salah pun, faham dah. Molek. Lagu tu lebih molek. Sebab kita kata berpakaian lah. Kalau tutup, sekadar tutup aurat, tak apa dah. Tapi kalau tutup lagi, kau molek. Ni sudah menuju ke arah tu, kau molek lah. Dah, hak tadi, hak kata boleh tu pun tak ada dalil yang terai juga. Nabi salah atas nama salah, tak ada juga. Itu hanya ijtihad dia, pendapat dia. Biar ke dia lah. Biar ke dia. Nak ceritanya benda ni mengikut adat. Seperti zaman Nabi Musa dulu kan. Nabi Musa tu, hak tu lah dalam ayat tu, ulama-ulama tafsir banyak kan sebutlah ni bila nak tafsir ayat. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajha. Tu ayat tu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadi serupa dengan orang-orang hak mengganggu, menyakiti Musa dahulu. Dia ganggu. Lepas tu Allah SWT membersihkan Musa daripada tuduhan dan kata-kata mereka itu. Musa adalah seorang yang ternama di sisi Allah. Artinya Tuhan akan jaga dia. Kalau ada benda-benda yang mungkin memburukkan nama dia, mengaibkan dia, Tuhan akan bersihkan dia. Tuhan akan bebaskan dia daripada tuduhan yang bukan-bukan tu. Gapo dia ulama sebutnya hak mengganggu Nabi Musa ni? Antaranya dia kata pasal pupuk dia kan mandi sungai, dia telanjang sama-sama dia. Tak ada gapo-gapo apa. Kamu tengok aku tengok kamu, tak ada apa. Dalam masyarakat dia biasa je masyarakat pada masa tu. Nabi Musa ni tidak buat gitu. Nabi Musa mandi seorang. Dia cari tempat-tempat yang sunyi, tempat tak ada orang, situlah dia mandi. Orang lain tak. Orang lain mandi, tak apa-apa. Kalau katakan Nabi Musa ni mandi dengan dia pun tak apa. Tak ada apa-apa dia. Kalau katakanlah Musa ni mandi telanjang sekali dengan dia pun, mengikut adat dia tu, kebiasaan dia, dia tidak akan nampak apa-apa keaiban pun. Tetapi Musa ni kan seorang yang ternama, terpilih, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tidak sesuai. Artinya ke arah menjaga aurat ni lebih molek. Kita kena ke arah tu. Walaupun kalau nak kira masyarakat tu tak apa. Lepas tu pokok dia kata, ya Musa ni apa tak mandi sekali ni. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, macam-macam lah kata. Antara yang katanya, ada hak katanya apa dia? Dia kata Musa ni batu dia tu besar kata dia. Dia buruk kata dia, penyakit buruk. Musa ni penyakit itu. Sebab tu dia malu, dia kata nak mandi sekali dengan kita. Pergi ke situ. Allah SWT ni dalam Bukhari sendiri, walaupun setengah-setengah orang dia tak terima hadis tu, dia kata mengaibkan Nabi Musa. Padahal hadis tu ada dalam Bukhari. Dia kata hadis tu tak betul, mengaibkan Nabi Musa, tak pernah sabar benda lagu tu berlaku. Ada yang kata begitu, antaranya Syekh Muhammad Al-Ghazali dan ramai lagi yang lain. Dia tak terima hadis tu walaupun ada dalam Bukhari. Dia kata tidak sahih. Ini termasuk dalam tasarruf rawi ke atau apa ke, dia tak terima. Tak apa, masing-masing lah. Syekh Muhammad Al-Ghazali tu guru pada Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi puji banyak dia, banyak perkara puji. Ada kurang gitu gini tu, tak apalah, manusia kan, ya ada lah kurang lebih dia tu. Saja kita nak cerita dia tu antara hak tak terima. Bagi orang yang terima, dia kata tak ada apa-apa masalahnya. Tak ada aib Nabi Musa. Jadi ceritanya satu kali sudah Allah SWT nak bersihkan Nabi Musa. Nabi Musa mandi seorang, kain dia telanjang juga, tapi dia mandi seorang. Sebenarnya dulu kita sudah bicara dah ketika mandi, bak mandi dulu kan, Nabi Ayub mandi telanjang juga, tapi telanjang pun tidak depan orang. Tak apa lagu tu. Dia letak kain dia atas batu, satu batu besar. Tiba-tiba bila dia mandi, batu tu buat lari buat kain dia tu. Batu tu buat lari kain dia pun tengok, dia hambal, kejar. Dia kejar batu tu sampai batu tu pergi berhenti depan orang hambal. Jadi bila situ dia pun sapa tu berhenti tu, dia pun ambil kain dia tu, dia pun pukul batu. Sampai bekah batu. Beberapa bekah tangan dia. Kena pukul ke Nabi Musa tadi. Bila begitu pokok dia pun tengok, tak ada gapo pun Musa sebab kita ramai-ramai.
Kesimpulannya mereka telah tengok